Jangan lupa sahabat, like, komen dan subscribe. Tonton video saya sampai habis. Assalamualaikum sahabat semua, apa khabar? Semoga kita sentiasa sihat, diberkati Allah dan dilimpahkan rezeki seluas-luas lautan. Berjumpa lagi dengan saya, Aisyah Bunga. Apa khabar sahabat semua? Sihat-sihat ke? Selamat datang ke channel YouTube saya. Okey, hari ni saya nak share dengan sahabat semua sebab ada yang tanya saya, banyak juga soalan tentang tanaman untuk pokok-pokok yang macam saya jaga ni, boleh kena panas ke tak? Okey, saya nak share dengan sahabat semua. Kalau boleh, untuk tanaman ataupun pokok-pokok kita ni memang tak boleh kena panas. Okey, kalau sahabat takut dia terbakar daun ataupun terkena panas, sahabat boleh pakai net macam saya. Saya memang letak tanaman saya di bawah tempat net, tapi separuh sana saya tak letak net sebab itu untuk tanaman-tanaman sayur-sayuran saya. Kalau sayur-sayuran memang 100% kena matahari, tak sama dengan tanaman-tanaman pokok hias. Okey, tanaman-tanaman pokok hias ni memang tak boleh kena panas langsung. Walaupun letak bawah bumbung, rasa macam redup, tapi daun tetap terbakar sebab dia punya haba dan hawa dia tu panas. Okey sahabat semua. Okey, kalau kita letak tempat panas, apa yang terjadi? Dia beza tau. Okey, saya nak tunjukkan dekat sini perbezaan. Nanti saya akan letak gambar. Saya kena cari dulu gambar sebab ada juga yang customer saya hantar gambar daun menguning, daun terbakar, tapi tak semua daun tersebut kena cahaya matahari. Ada yang macam mana kalau kena cahaya matahari, bagaimana melecur kalau kena penyakit, bagaimana melecur kalau kena air yang terlebih. Saya akan tunjukkan, dan kalau sahabat semua nak kenal pasti, boleh WhatsApp saya dan tanya direct saya terus. Tunjukkan gambar. Kalau sahabat ada masalah tentang tanaman ataupun tentang pokok, tunjukkan gambar tersebut dan boleh WhatsApp saya. Kalau saya tahu, saya akan kongsi pendapat ataupun ilmu. Tengok tu, bunyi apa tu? Biasalah bunyi monyet. Kalau kat tempat saya ni memang banyak monyet. Tapi sejak dah ayah saya tebang pokok kat belakang tu, jiran saya tolong tebang pokok, jadi tak adalah bising dia naik atas bumbung. Kalau naik atas bumbung, bila ada pokok, dia akan main-main atas bumbung, rosak rumah. Macam itulah kalau ada monyet, ada anjing, ada kucing, ada. Pening kepala, stres. Bukan stres dengan orang, stres dengan binatang. Tapi nak macam mana? Dia orang binatang, kita tak boleh buat apa. Janji kita elakkan apa yang dia suka. Itulah saya sikit-sikit tanam sayur-sayuran, tapi kadang-kadang pun dia kacau juga sebab macam sayur-sayuran dia hijau-hijau kan, dia tak kacau. Macam tanaman saya, semua hijau, dia tak kacau. Tapi kalau macam ada pokok buah ke, pokok jagung ke, baru-baru ni saya ada tanam pokok jagung, baru berbuah 2, dia dah ambil dah curi, saya tak dapat merasa. Tapi nak macam mana, rezeki dia, kita tak boleh buat apa dah. Dah tentunya dah rezeki dia. Okey, saya nak share dengan sahabat semua. Nanti saya akan cari gambar, saya akan tunjukkan bagaimana kalau dia kena cahaya matahari terbakar. Okey, nanti saya akan tunjukkan. InsyaAllah saya akan tunjukkan gambar dan saya akan bagi tahu kalau berpenyakit macam mana, kena cahaya matahari macam mana. Dia tak sama. Okey. Okey, di bahagian sini nampak redup, tenang, sejuk, berangin. Ni memang kawasan dalam yang saya tanam pokok-pokok hias saya lah. Tengok, memang saya tak boleh tengok kalau pokok melecur ke. Memang hati saya akan sakit bila pokok luka, melecur ataupun tak sihat ataupun kena serangan hama. Tapi Alhamdulillah lah, saya memang tak pernah kena macam hama yang teruk, ulat ataupun kutu putih. Tak ada masalah untuk tanaman saya.
Sebab mungkin kot saya dari dulu bertahun-tahun sejak saya tanam tanaman saya ni, setiap pagi ataupun pagi mestilah bangun pagi je, subuh ke, lepas tu saya akan bakar kotak telur. Akan letak satu dekat sana kotak telur, dekat sini kotak telur. Setiap hari memang akan letak kotak telur untuk saya asapkan kebun saya. Mungkin dari tu kot, jadi tak banyak hama, tak ada masalah tentang tanaman, sihat je. Lepas tu yang penting kena rajin lap daun-daun. Jadi kalau sahabat lap, sahabat boleh tengok tisu sahabat tu, boleh tahu kalau rajin lap memang tak akan ada masalah, sebab kita tahu penyakit tu lebih awal. Okey, ni ada contoh. Nanti saya nak letak net lagi lah, net untuk satu je dekat sini, net untuk satu. Sebab sebelah sini saya tanam-tanam sayur-sayuran, nampak subuh-subuh. Sayur-sayuran pun saya pakai media hormos juga ya. Memang saya campur media hormos juga. Tak kisahlah pokok apa, memang ada saya campur dengan media hormos, nampak. Ada sekam padi semua, campurlah dengan hormon saya tu. Tak kisahlah pokok apa yang saya tanam, memang. Okey, kalau untuk sayur-sayuran memang panas, nampak? Memang panas. Ni kacang botol. Dah tumbuh dah kacang botol. Alhamdulillah. Ini kalau nampak monyet saya tak ada rasa ni. Okey, ni yang saya nak tunjuk. Okey, ini daun melecur. Dia melecur, lepas tu dia ada kesan kuning-kuning terbakar macam ni. Tengok, ni contoh ya, contoh pokok saya yang dah terkeluar dari landasan dia. Okey, ni belah dalam. Okey, belah dalam. Belah dalam, dia terkeluar dari landasan dia. Dia dah memanjat lah, sebab dia jenis memanjat. Jenis yang melekat dekat dinding ataupun jenis macam ni, kayu-kayu dia boleh melekat. Jadi dia terkeluar dari net. Nampak daun akan menguning, lepas tu terbakar hangus. Kalau menguning terbakar hangus ni, dia jadi macam ni lah. Kalau untuk yang ni pun sama, nampak. Yang sini pun dia terkeluar dari landasan, dia akan terbakar macam ni, nampak. Dia akan terbakar macam ni. Kalau terbakar macam ni bermaksud terkena panas, dia akan jadi kering macam ni. Dia panas. Lepas tu kalau sebab saya tak ada yang saya nak tunjuk tu, tak ada contoh. Kalau ada contoh senang sikit. Dia ada hama. Kalau ada hama tu, okey, nanti saya akan tengoklah kalau ada lah. Kalau hama, daun dia tak ada melecur macam terbakar yang coklat tu. Dia ada hama. Kena tengok di bahagian belakang. Okey, bahagian belakang daun ada hama ataupun ulat ataupun bintik-bintik hitam, itu bermaksud daun sahabat semua kena jangkitan hama ataupun kulat. Okey, boleh tengok di bahagian batang, boleh tengok selalu kalau hama ataupun kulat, dia akan duduk di belakang daun. Dia tak akan duduk di bahagian depan daun, tak ada. Itu saya cakap tadi, sahabat boleh kerap lap 2 minggu sekali, seminggu sekali lap daun dia. Jadi sahabat boleh tahu ada hama ke, ulat ke, kutu putih ke. Kita boleh rawat dari awal penyakit tersebut. Kalau okey, dia memang menguning, lepas tu daun menguning, memang dia menguning dia tu tak ada bercap-cap macam tu lah. Dia kuning, tiba-tiba kuning je, macam contoh macam ni kan. Dia menguning aja. Lepas tu nanti naik daun baru pun tak lama dia menguning. Lepas tu dia tak bagus. Pokok dia tu tak bagus. Lepas tu pokok dia pula, dia contoh kuning dia tu bukannya satu daun. Kalau macam contoh pokok yang
Dia tak sama macam contoh daun lama. Kalau daun lama dia macam ni kan, menguning macam ni. Kita dah tahu dah, daun lama kita potong aja. Jangan biar-biar. Lepas tu kalau daun ada penyakit, ada masalah, untuk daun kita tu ada hama ke apa, okey, cari racun serangga, tak kisahlah racun serangga apa. Lepas tu potong daun-daun yang berpenyakit tu. Daun tersebut kita ambil masuk dalam plastik dan terus buang. Jangan dibiar ataupun letak di tempat-tempat tanaman kita yang lain. Boleh berjangkit bahaya ya. Tak boleh, bahaya. Kalau macam terlebih air pula, dia tak sama. Okey, terlebih air, dia menguning. Lepas tu dia macam ada tompok-tompokan basah di bahagian yang kuning tu. Dia ada daun terbakar, lepas tu dia macam basah ataupun dia dia tak kering lah, dia tak kering, dia cuma macam basah. Itu terlebih air. Kita kalau terlebih air tu, daun dah menunjukkan macam tu, sahabat kena cepat-cepat punggah dia punya akar. Takut akar ataupun dia punya ubi busuk. Kalau kita dapat detect dari awal, kita boleh selamatkan pokok kita. Kalau kita lambat, dia akan mati dan busuk, dah tak boleh selamat lagi. Kalau untuk yang ada juga sahabat saya yang bahagian tepi dia menguning. Okey, kita tengok bahagian bawah daun, kalau ada macam contoh masalah ataupun daun dia tak ada apa-apa belakang ni, elok aja daunnya, tapi di bahagian tepi tu menguning. Saya tak ada contoh pula. Hari tu ada juga pokok saya macam tu. Pokok kemoyang ni kot. Mungkin kemoyang ni, saya lupa. Dia menguning di bahagian tepi saja. Itu bermaksud kita punya media tanah tu kering. Sahabat boleh siram, contoh sehari 3 kali. Siram sahaja tanaman sahabat, ataupun siram air yang banyak di bahagian tanah. Tapi kalau sahabat pakai tanah banyak, mungkin tak akan menjadi. Tapi kalau pakai hormos ni, kita kena kerap siram. Sehari 2 kali, tapi siram air yang banyak di bahagian dalam. Dia bermacam-macam ragam. Ada terlebih air, daun rosak, terlebih kena panas, bermacam-macam yang saya nak share dekat sini sahabat semua. Sebab ramai yang tak tahu. Ingatkan daun kuning tu dah tua, rupanya makin lama dia menjadi. Kalau yang tua tu, dia akan tua yang bahagian bawah je. Yang bahagian atas tu okey je, cantik. Dia tak akan menguning. Okey sahabat semua. Okey, itu saja perkongsian saya untuk kali ini. Semoga memberi manfaat untuk sahabat semua. Okey, bye. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi di next video akan datang. Bye.